Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Boleh tak you all buka you all punya video kalau yang rasa selesa lah nak buka video, sebab itulah saya nak tengok juga you all kan, wujud ke tak kan, ataupun gambar saja. Okey, Salam, kita boleh dah dengar. pukul, boleh dengar Okey, alhamdulillah. Alright, so kita dah pukul 10 pagi, sepatutnya kita dah start. Cuma kita tunggu rakan-rakan kita uh, join. Kita tunggu lagi another 5 minutes. And then insyaAllah lepas ni kita boleh start lah. Okay. Oi, Yusmi Yusof dengar, Ashrul Izwan dengar, bos Liza Wakar. Okay, dengar. Okay, thank you you all. Alright. Okay, ada gambar yang on screen. Kak Zaleha, okay, terima kasih. On screen. Mr. Musin. Oi, kawan lama saya. Ashrul Izwan. Ada tak kerja ini? Okay. Ilin Ghafar, okay. Tak sabar nak mula. Lama tak cakap dengan you all ni. Okay, kita tunggu another 3 minit lagi. InsyaAllah kita akan start. Okay, kita dah ada lebih kurang 40 orang. Kamera laptop rosak. Okay, tak apa. Yang rosak tu tak apa, tak ada hal. Oh, Kak Rozita pun rosak juga. Okay. Zarul, Assalamualaikum. Tuan pagi. Waalaikumsalam. Cik Zarul. Okay. Okay, Puan Anita Idrus dah on dia punya video. Semangat sikit saya nak share. Kalau you all on you all punya video, insyaAllah saya lagi bersemangat lah, sebab saya perasan saya bercakap dengan orang yang wujud lah. Okay. So semua dah breakfast ke pagi ni? Okay, Awin dah on video. Assalamualaikum from Razlan Abdullah. Semoga baik-baik. InsyaAllah semoga baik-baik. Ida Aris dah breakfast. Ida breakfast apa hari ni Ida? Heavy ke light? Heavy. Makan apa tu heavy tu? Nasi lemak ke? Nasi lemak dan roti canai. Ni sampai malam ni kenyang ni. Okay, tak apa, janji Ida happy. Right, hari ni mungkin Ida nak kerja kuat kot. Breakfast nasi lemak dengan roti canai. Okay. So, lagi seminit insyaAllah kita akan bermula. Assalamualaikum semua. Breakfast roti bakar je pagi ni. Oh, okay, alhamdulillah roti bakar. Saya bulan ni plan nak diet tapi tak tahu lah, asyik ke laut je kan. Pagi okey, tapi tengah hari tu Allah Akbar, tak boleh nak tahan lah kan. Especially bila member ajak ni, paksa jugalah hancur diet. Pagi dah cantik, breakfast protein shake kan dengan oat bagai. Masuk je tengah hari, hancur. Tak payah diet bos, makan je. Tak boleh dah, nanti dah tak kenal saya lagi 2 bulan lagi dah tak kenal saya nanti kan. InsyaAllah kita slow-slow, kita tak payah paksa, kita slow-slow. Kak Liza, okey belum breakfast lagi, tengah mengemas ni semak semalam orang repair aircon. Okey. InsyaAllah slow-slow Kak Liza. Alright.
Cloud ke bawah. Okay, Fit pun ada kat sini. Okay, Fit. Dekat gym ke, Fit? Alright. Alhamdulillah dah breakfast nugget. Wow, nugget. Okay. Alright, 10-5 minit. Okay, saya ingat insyaAllah kita dah boleh bermula lah. Kita ada lebih kurang 65 orang dah. Okay, saya rasa insyaAllah kita boleh start lah. Okay, sebelum kita bermula, eloklah kita buka majlis ni dengan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya bermula, izinkan saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang dah kenal dan mungkin ada yang belum kenal saya lah. Okey. So, nama yang diberi Hilal Alias, nama panjang Ahmad Hilal bin Alias. Saya seorang ejen seperti kamu juga. Dan saya juga seorang PEA. Okey. Dekat Lensus ni saya one of the management. One of management untuk Lensus, especially untuk you punya claim. Macam tu. So, siapa yang claim banyak tu saya tahu lah. Kan? Yang tak claim pun saya tahu. Saya akan ingat. Kalau dulu kita ada lebih kurang dalam 200-300 orang agent kan. Kalau dulu lah sebelum Lensus, kita manage lebih kurang dalam 200 ke 300 orang. Masa tu saya ingat saya boleh kenal lah lagi kan 200 orang ni kan, 200-300 orang ni. Kalau tengok muka cam. Tapi sekarang ni, Lensus dah ada, cuba teka berapa orang? Berapa orang sekarang ni agak-agak Lensus dah ada? Siapa tahu? Ada nak jawab tak? Wow, ada chat kat sini. Okay, kita tengok dulu. Kita santai-santai dulu. Mas Sufian. Oh, Mas Sufian dia cakap 1000 orang. 800, 700, 500, 2000. Okay, 2000 banyak sangat tau. Okay, for your info, kita dah ada 1000 orang. Cepat gila kan? 1000 orang kita ada. Tahniah pada you all. And then saya ucapkan selamat datang kepada orang baru kan, especially yang mungkin baru join kita start daripada bulan 8. Actually Lensus ni bermula kalau ikutkan officially bulan 8. Bulan 8, bulan 9, bulan 10. So kita bermula baru 3 bulan. Tapi jangan risau, dekat Lensus ni InsyaAllah management dia dah lama dalam market, cuma kita tukar baju sajalah kan. Kalau dulu kita manage agensi orang, but now kita manage agensi sendiri. So maksudnya kita dah upgrade diri kita kan. Manage agensi sendiri ni sebenarnya lagi senang lah kan. Kalau dulu kita gunakan lesen orang kan, manage lesen dia orang, but now kita manage agensi kita sendiri. Macam tu. And then Lensus sekarang ni dia open tau. Kalau dulu kita hanya orang kata open untuk orang yang full time sahaja, but now kita open to everybody. Orang yang full time ke, part time ke, no time ke, kita open semua kan. Maksudnya kita welcome. Okay, on top of that kita juga open kepada semua bangsa. Kalau dulu kita hanya ambil Bumiputera sahaja, but now Alhamdulillah tim kita sekarang pun ada Chinese, India, hari tu pun saya tengok ada Bangladesh pun nak join juga kan. Okay, so maksudnya dalam Lensus ni dah jadi multi-racial punya company. Okay. Okay, sebab apa? Sebab mungkin orang kat sana tertarik dengan kita punya structure, sistem apa semua kan. Dan saya nak minta you all invite you all punya kawan-kawan ataupun mana-mana rakan yang kata berminat dengan harta tanah ni, nak buat property agent ni, join kita kan. Alright, okay. Sedikit promotion lah sebenarnya tadi. Okay. Hari ni saya nak share dengan you all. Tajuk dia 10 potential income when you in real estate agency business. Okay. Kenapa saya tulis 10? Kalau setengah orang dia kata, betul ke bos 10 kan? Banyak kan saya tahu, 1 je ataupun 2 je kan? Macam mana bos boleh cakap 10? Sebenarnya ramai tak tahu yang 10 ni
Saya bukan gebang bukan main-main 10 ni saya dah buat and then saya pengalaman saya sendiri. Saya cerita ni based on saya punya pengalaman sendiri. Saya tak adalah lama dalam market. Saya dah lebih kurang dalam, saya join 2012 lah lebih kurang kan. But sekarang 2020 lebih kurang 7 ke 8 tahun macam tu lah dalam market. Then yang 10 potential income ni sebenarnya saya dah dapat lah. Bila saya buat real estate agency ni, saya dah dapat 10 income. Alright. Okay. Sebelum tu kalau kita okey jap. Okey. Saya tulis kat situ 3 perkara kena buat semasa nak menuntut ilmu, okey. Sebelum kita start ni ada 3 perkara. Okey, 3 perkara kena buang semasa kita nak menuntut ilmu. Satu, buang perasaan aku dah tahu. Kena buang perasaan aku dah tahu. Sebab saya nak share ni. Saya tahu yang tengok saya hari ni ramai senior kan. Mungkin dia orang lagi pandai daripada saya apa semua kan. Ataupun dia dah tahu apa yang saya nak share ni. Tapi hari ni saya minta yang mana dah tahu tu, cuba you unlearn balik. You unlearn balik kan. Buang perasaan, aku dah tahu ni Cik Ila nak cerita apa ni kan. So, buang balik perasaan aku dah tahu. Itu satu. And then keduanya adalah jangan compare. Jangan compare orang yang beri ilmu dengan orang lain. Maksudnya kalau saya dekat sini hari ni, you pun compare, Cik Ilal bagi lecture tu tak best lah. Kan? Cik Lokman lagi power lah. Aku nak keluar sekejap lagi. Macam tu. You compare kan. So you compare, you punya ilmu tak masuk. Maksudnya you kena terima orang yang bagi ilmu tu seadanya. Mungkin saya ni tak kelakar macam orang lain kan. Straightforward ke apa kan. Tak handsome lah. Jangan compare. Okay. Last sekali, buang perasaan ego. So maksudnya kalau you rasa aku dah tahu, aku lagi pandai kan, buang perasaan tu. InsyaAllah kalau you buang perasaan yang aku dah tahu, compare orang lain kan, and then buang perasaan ego, insyaAllah ilmu yang ataupun sharing yang saya kongsi kat anda semua hari ni lagi senang nak masuk lah. Lagi senang nak masuk, then you all akan ingat. Alright. Okay, next. Apa itu real estate business? Apa itu real estate business? Apa benda ni? Cik Ilah, real estate business ni. Saya ni apa agent ke apa ke kan? Sebelum tu saya nak beritahu you all ni sebenarnya bila you all jadi agent, you all dah dalam business tau. You all dah dalam business. You buat business sebenarnya. Okay. So you buat business ni, apa benda dia cakap? Lepas tu dia kata sebarang transaksi yang melibatkan real estate yang memberi pendapatan kepada semua pihak termasuk rent. Okey. Biasanya melibatkan banyak pihak, antara pihak terlibat adalah okey. Nombor 1 dengan nombor 5 terus kan? Okey. Nombor 1 rent, nombor 2 vendor, nombor 3 client, nombor 4 peguam, nombor 5 banker, nombor 6 pemaju dan last sekali kontraktor. Okey. Sebenarnya walaupun kita ni kerja rent kan, kita duk fikir aku ni deal dengan siapa siapa aku punya circle sebenarnya kan. Kalau you tengok kat situ saya listkan yang ni yang standard je lah. Ada 7 golongan. Rent tu kita lah. Okey. Vendor. Okey. Saya suka panggil owner rumah ni sebagai vendor. Kalau saya jarang panggil ni tuan rumah ke apa, saya panggil dia vendor. Saya suka guna istilah tu. Okey. Untuk pembeli pula saya guna istilah client. Okey, client. So vendor ni yang bagi komisen kat kita. Kan? Client yang beli property dengan kita, kan? And then nombor 4 peguam. Peguam yang proses after sales lah kan. After main SMP nak draft apa semualah peguam lah kan. Nombor 5 banker. Dan nombor 6 pemaju. Okey, pemaju ni mungkin sama seperti vendor juga kan. Sebab kita ada jual unit pemaju kan kalau benda tu projek. Okey, nombor 7 kontraktor. Macam mana? Kenapa Cik Ila letak kontraktor ni? Bila masa pula terlibat dengan kontraktor ni? Macam tu. Okey, so tak apa. Saya akan go one by one lah. Okey. Okay, 10 potential income in real estate business. Are you ready to know? Ready tak? Ready tak nak tahu?
Saya rasa nak buka chat je, apa dia you all type ni. Okay, kita tengok. Tapi cik, kita handsome. Okay, yes, ready was ready. Handsome tak apa jadi kaya, hebat 1K 3 bulan. Okay. Alright, okay. Kalau you all ada soalan kita buka selepas kongsian saya tamat. Boleh tak macam tu? Okay. So, 10 potential income in real estate business. Are you ready to know? Okay, semua dah ready tu, saya tengok. Okay, apa dia? Okay, sebelum tu, nak minta you all ready with satu calculator. Sebab you all kena mengira. So, saya nak cerita-cerita ni takut you all, saya memang technical punya orang. So, saya suka kira-kira. Saya suka figure. Sebab figure tak menipu kan. Yang menipu, manusia lah, kita lah kan. Tapi figure tak menipu. So, you kena ready dengan calculator. And then juga dengan loan calculator. Loan calculator ni you boleh download from, kalau you pakai Android, you boleh download apps PCMY. PCMY. Saya pakai PCMY ni sebab saya pakai Android. And then kalau you pakai Apple, you boleh download application home loan. Sebab dekat situ dia ada calculation untuk loan, ada calculation untuk legal fees. Okay. So kalau you all dah ada, okay, jom kita start. Alright, situasi. Sebelum kita start, saya akan tunjuk situasi dahulu. Alright, first, rent menjual 2-story terrace house di Kajang. So situasi dia sekarang ni, rent menjual 2-story terrace house di Kajang. Okey, harga jualan tersebut adalah 500k. Dan kat situ saya tulis makan seorang. Makan seorang. Makan seorang ni apa maksud dia? Maksudnya kita tak kode dengan siapa-siapa lah. Kan? Kita makan seorang. Kita lah pegang buyer, kita lah pegang owner. Okey. Berapa potential income rent tersebut boleh dapat? Okey, itu soalan saya. Berapa potential income rent tersebut boleh dapat? Okey, dekat bawah tu juga saya tulis assume that rent percentage adalah 70%. Okey. Ada seorang rent, mungkin dia tinggal kat Kajang, dia jual satu property, 2-story terrace house di Kajang dengan harga 500k, dia tak kode dan dia punya rent percentage adalah 70. Saya ambil yang average lah kan. Mungkin ada yang kat sini dah ada 80, mungkin ada yang 65 kan, tapi saya ambil kat sini 70% percentage. Okey. Apa income yang dia boleh dapat bila dia dah jual property 500k ni? Okey, jom kita tengok. Okey, satu, rent commission. Berapa agak-agak rent commission ni? Okey, 500k kali dengan 3% fee sama dengan 15,000. Maksudnya kita jual rumah tu harga 500,000, owner bagi kita commission 3% fee. So maksudnya 15,000. Bos, bukan 31.8 confused kan? Kata 3%, ada yang kata 318. Apa benda tu? Okey. You all jangan confuse. Bila sebut tentang fee adalah kita punya commission yang dibayar oleh owner, 3% tadi. Yang 0.18 tu adalah SST. Kan? That's why dia panggil 3 plus 6% SST. 6% SST daripada 3%. So dalam kes ni kalau owner tu bayar SST, so SST itu adalah 6% daripada 15,000, 15,000. So maksudnya 900. That's SST. Tapi saya tak nak cerita tentang SST hari ni. Saya nak cerita tentang duit yang you dapat. Alright. Biasanya commission dibayar oleh vendor atau pemaju. Okey. 70% tadi, yang budak tadi, nama dia tadi kita katalah nama dia Nabila kan, perempuan. Okey, Nabila tadi dia jual rumah harga 500,000, 3% commission, then percentage dia 70%, dia dapat 10,000. Dia 10,500 dia makan seorang. Okey. So rent commission sebanyak 10,500 baru satu commission. Ni pun dah rasa wow, banyaknya 10,500. Aku dulu kerja tak pernah dapat 10,500 kan. Kerja dah bertahun, dah 5-6 tahun, mungkin dapat 3,000, 4,000. So that's why saya selalu cakap dulu kalau saya buat kelas, saya cakap kalau you all punya income
bawah daripada you punya gaji dulu, ataupun sama seperti gaji you masa makan gaji, baik you stay makan gaji, you tak payah buat rent. Sebab rent ni sebenarnya sepatutnya income dia orang 5 figure sebulan. Sepatutnya. Tu minimum 10k sebab kita kata 5 figure kan. Alright. So Nabila tadi dia dapat 10,500. Ada lagi tak benda-benda lain yang dia akan dapat? Ada lagi, ada 9 lagi. 9 lagi. Agak-agak berapa kalau total semua nanti? Okey, jom kita pergi satu-satu. Alright. Referral fee, SPA, client. Okey. Perasan tak kat situ saya tulis referral fee, SPA, client. So maksudnya kita akan dapat referral fee daripada pihak lawyer untuk klien kita, untuk pembeli. Okey, rumah yang 500k, legal fee sebanyak 5,000. Cik Lal, macam mana you tahu 5,000 legal fee? So that's why tadi saya cakap you all download apps. So kalau dekat saya punya phone ni, kan, dekat saya punya phone ni, saya ada apps PCMY ni. Okey. Saya tak tahu you all nampak tak kalau saya tunjuk. Kan? Tak nampak kot. Okey. Memang tak nampak lah. Saya letak harga 500,000 kan dekat PCMY. Kalau siapa pakai PCMY ni, saya letak selling price sebanyak 500,000. Okey, number of vendor 1, reimbursement 550, disbursement sebanyak 550 juga. Okey, then saya calculate. Saya nak tahu dia akan keluar banyak tau. Dia akan keluar SPA, legal fee, CKHT, SD, discharge of charge kan. So saya nak tahu hanyalah SPA legal fee je. Yang tu je saya nak tahu. Saya nak tahu SPA legal fee saja. So daripada 500,000 tadi, actually 1% daripada 500,000 adalah 5,000. So that 5,000 tu legal fee, maksudnya gaji lawyer lah senang cerita. Kan? Bila kita refer case 500,000 pada lawyer, lawyer akan dapat gaji dia 5,000. Banyak lah gaji lawyer. Kita lagi banyak. Kita jual tadi kita dapat 10,000 kan. Lawyer, kita refer kat dia, dia hanya dapat 5,000 je. So kita lagi banyak pada lawyer. Okey. Tapi biasanya peguam bagi referral fee sehingga 50% daripada legal fee. So kalau macam kes 500,000 ni, saya ingat kita punya panel lawyer Rako kan, dia mungkin bagi kita 50% daripada legal fee tadi. So maksudnya kita ni hanya refer saja kan. Kita refer je. Ambil kes ni kan, 500,000. Dia pun kira-kira, 5,000 legal fee. Dan kita pun kira-kira juga, aku dapat 50% daripada legal fee tadi. So 50% daripada 5,000 adalah 2,500. Okay. So tadi Nabila ni dah dapat 10,500. Now dapat lagi 2,500 daripada lawyer. Ni 2,500 ni saya ingat bukan duit minyak lagi ni. Kan? Kalau nak pergi 2,500 ni boleh pergi mana pergi Australia boleh, pergi balik yang tiket flight ni. Okay. So lawyer bagi you 2,500. Alright. Untuk referral fee, SPA, client. Okay, next. Nombor 3, referral fee, loan agreement. Tadi kita cerita tentang SPA, kan? Dulu saya ingat ramai ejen dia macam, alah aku tak kisah bagi lawyer mana, kan? Tak apa lah, janji kes aku settle lah, aku bagi je kat mana lawyer. You tak boleh macam tu. Sekarang ni you kena tahu yang you punya income ada banyak cabang kan. Salah satunya daripada lawyer. So that's why orang sanggup berebut kes. Kan, sanggup berebut kes kadang-kadang banker I nak kes you lah, nak bagi dekat my lawyer. Banker pun nak cari makan ke kan. So kalau saya dapat tahu macam tu. Kalau kes saya dah, saya tak bagi lah. Dia kata no, kes saya punya lawyer. Sebab pasal kita nak referral fee untuk loan agreement. Okay, legal fee untuk loan agreement sebanyak 4,500. Kenapa saya letak kat situ 4,500? Sedangkan yang tadi SPA loan agreement adalah 5,000. Okey, sebab bila kita apply loan, kan, bila kita apply loan, bank hanya bagi 90% daripada 500k tadi. So 90% daripada 500k tu 450,000 kan jumlah loan. And then 1% daripada 450,000 tadi adalah 4,500. Sama juga, biasanya peguam bagi referral fee juga ni sehingga 50% daripada legal fees.
Okey, perasan tak? 50% daripada 4,500 dah 2,250. Dah tambahan duit kita ni. Tadi 10,500. Now, sebelum tu pula SPA legal fee 2,500. Sekarang 2,250. Untuk lawyer saja kita dapat lebih kurang 5,000. Best tak best? Kita bukan lawyer tau. Kita bukan lawyer. Lawyer yang buat kerja ni kan. Sampai kena marah kat customer apa semua sebab lambat kan. Lawyer yang kena marah. Kita pun kadang kena juga. Tapi biasanya lawyer lagi banyak dia buat semua benda lah. Kadang-kadang kita pula marah lawyer sebab lambat kan. So, tapi kita dibayar oleh pihak lawyer 2,250. So dekat sini kalau panel kita, Rusnida Azuna Hafizenko tu, Rako tu, saya sedia dia pakai Rako. Sebab Rako memang bab payment ni saya suka kan. Sekarang ni pun katanya hari-hari bayar kan, komisen untuk lawyer kan. Kejap dapat SMS daripada siapa, Farah kan. Farah ni Rako Solution punya orang lah. So dia yang akan message kita, WhatsApp kita, kata duit dah masuk untuk legal fee referral. Okay. So tadi dekat buyer kan, tadi dekat buyer you dapat referral fee daripada lawyer untuk SMP, you dapat juga referral fee untuk loan agreement. Cukup tak? Baru 3. Cukup tak? Agak-agak cukup tak? Kalau cukup saya nak stop lah. Banyak ni. Okay, tak cukup. Kita kena habiskan juga 10. Okay, so next adalah referral fee SPA vendor. Kat sini ramai orang miss. Kan, biasanya bila kita makan seorang ni, sebenarnya kita boleh ada 2 lawyer. Maksudnya satu lawyer pembeli and then satu lagi lawyer penjual. Sepatutnya macam tu. Kan? Tapi ada je macam tak apalah, tumpanglah lawyer buyer kan. Tumpanglah lawyer buyer, tak apa, tak payah bayar banyak-banyak kan. Pening nanti rugilah apa semua kan. Tak. Sebenarnya kalau ikut yang betul, owner sepatutnya diwakili oleh lawyer sendiri. Kan? Kalau you perasan, saya ada letak clause dekat our OTP tu, saya kata all the solicitor cost, kan? All the solicitor cost bear by semua, bear by both. Maksudnya, the owner pun bear the solicitor cost, which is the legal fees, and then the buyer pun bear dia punya legal fees sendiri. Except that, the buyer ni dia bayar stamp duty. Kan? Owner dia tak bayar stamp duty, dia bayar RPGT kan. So, dekat sini, saya nak sarankan at least you ada 2 lawyer. Macam tu kan. Rako okey, bukan saya. Rako dah okey lah, fix. Apa-apa pun Rako first. Kan? Tapi sebab kita makan seorang ni kan, rugi lah. Kan? So kalau kita makan seorang, kita cari another lawyer yang baik juga dengan kita. Sama juga, dia pun akan bagi referral fee. Berapa banyak? Sama. Kan? Sebab rumah harga 500,000 tadi, legal fee 5,000. Biasanya peguam bagi referral fee sehingga 50% daripada legal fee. So 50% daripada 5,000 sebanyak 2,500. Uish, dapat lagi. Kan? Wow. Best ke tak best? Kadang-kadang saya ada je ejen-ejen saya yang bos, komisen bulan lepas pun tak habis lagi. Guna komisen lawyer je bagi. Ada baru-baru ni saya nampak ada ejen kita yang layak pergi ke Krabi kan. Rako bagi kan. Sebab dia refer case banyak. Pergi Krabi. Saya dulu saya dapat pergi mana banyak juga dapat dulu. Tapi saya suka lah. Lawyer ni memang kira part of my income juga sebenarnya. Memang boleh buat duit daripada pihak lawyer ni. Okay? So kita dah dapat 4 income daripada satu case baru. Kan? 500,000 tadi. Kan? Dah berapa lah duit tu? Dah cukup 20,000 lah? Nak stop? Okay. So 65. Okay, 65 ni apa dia kita tengok. Bank referral fee. Okay, bank bagi juga referral fee. Wow. Tapi bank referral fee ni biasanya saya tak ambil lah. Kan? Sebab kecil. Biasa kalau dia bagi pun saya kata tak apalah, janji you buat kes saya cantik-cantik, cepat, dan tak payah bagi lah referral kat saya kan. Tapi ada juga yang nak bagi kan, orang nak bagi kita ambil lah.
Kan, takkan cakap, ya, kita ambil je lah awak nak bagi. Berapa banyak dia nak bagi biasa? Okey, standard bank akan bagi 0.1% daripada jumlah pinjaman. So dalam kes ni, okey tadi kata 500k kan, 500k kali 0.1, RM500. Tapi tadi saya lupa nak ubah sebab kita loan hanya dapat 90% kan, 90% 450k lah. Kali dengan 0.1, RM450. Macam tu. At least okey lah ada something kan. Boleh juga kita belanja banker tu. Kan? Dia bagi duit tu, kita belanja dia balik. Okey lah, banker pun suka dengan kita kan. Alright. So, dapat juga referral fee from banker. Seronok tak jadi agent ni? Kan? Semua benda dapat. Kan? Semua benda orang cari kita tau. Lawyer cari, banker cari kan. Okay. Nombor 6. Agak-agak apa? Laju ni senang saya ni. Okay. MRTT referral fees. MRTT referral fee. Okay. Perasan tak? Setiap kali kita buat loan kan, ada MRTT, ada MRTA. Apa benda ni? MRTT, MRTA ni kan? Kalau ada kawan-kawan kita yang sebagai banker tu, dia tahu lah kan apa benda kan? Okey, MRTT ni Mortgage Reducing Term Takaful. Islamik lah kan? Kalau konvensional dia panggil Mortgage Reducing Term Asuran. Tu konvensional. Tapi kalau you all buat loan, cakap dekat banker tu buat Islamic financing lah kan, jangan buat konvensional kan. Sebab kita kena promote Islamic product kan. At least kita pun dapat share juga kat situ nanti. So MRTT referral fee ni pun dapat juga sebenarnya. Berapa banyak? Okey. Bila melibatkan MRTT, MRTA ada juga banker offer referral fee. Okey. Biasanya 5% daripada jumlah premium. Okey. Premium ni biasa kita ada insurans kan, kita ada life insurance, kita duk bayar RM200 sebulan kan, medical card RM200 sebulan. Tu RM200 tu premium. Okey, untuk MRTT ni dia one shot. Maksudnya bila kita apply loan untuk klien kita tadi kan, so dia come with MRTT. So saya contoh ni assuming contoh property harga 500k, premium untuk MRTT sebanyak RM10,000. Tapi MRTT ni dia depend, banyak benda dia depend. Mungkin tengok klien, umur berapa, lelaki ke perempuan, kerja high risk ke tak. So baru dia boleh come out dengan premium. Tapi 500k, RM10,000 for premium untuk MRTT adalah standard lah. So daripada situ kita dapat juga, kita dapat 5% daripada RM10,000. Dapat lagi RM500. Okey lah kan, siapa nak bagi RM500? Okay, alright. So MRTT referral fees. Okay. Bila saya buat Zoom sharing ni, sebenarnya saya santai tau. Saya tak formal sangat. Saya lebih suka santai bila buat Zoom sharing ni. Sebab dia macam interact kan. Walaupun you all tak bercakap kan. Tapi sebenarnya saya nak you all interact after this. Maksudnya kalau you tak nak cakap pun you boleh tulis kan. Dan kita boleh baca lah you punya chat semua kan. Kalau tak saya rasa macam saya shock sendiri. Sebab dulu kalau saya bagi training, saya akan ada audience depan saya boleh tanya kan. But now saya tak boleh nak tanya kan. So saya takut kadang-kadang saya shock sendiri. So bila saya present tu, I hope you all boleh orang kata boleh terima saya seadanya lah kan. Saya memang present secara santai je lah. Okay. Okay, tadi referral fee. Ada lagi. Nombor 7, contractor referral fee. Ni mana pula Cik Ilal ni? Kan? Pandai dia letak. Okay, tak, saya bukan pandai-pandai letak tapi memang ada. Alright, contractor referral fee bila ada? Biasanya bila klien beli rumah, dia orang mahu renovate, extend rumah dia orang. Kan? Klien kita kan, rumah ni kosong saya nak extend lah. Ataupun rumah ni belakang tu tanah dia besar lagi saya nak extend lah. Saya nak buat ID lah. Kan? Saya nak buat tu lah, saya nak buat ni lah. Kan? You jangan terkejut, you boleh dapat referral fee from contractor. Okay. Assume lah cost untuk renovation tadi sebanyak 20k. Okay, dekat market, sekali lagi saya nak promote, kalau tempat kita ni kita ada tertukang. Tertukang bagi 10%. 10% daripada
20k adik. Banyak. Kira kan? Kita je refer je. Bos, tukang punya bos ni Cik Lokman lah. Nanti cakap kat Cik Lokman lah. I punya klien nak tambah bilik air lah. Ataupun nak besarkan tandas lah. Tak muat lah tandas kecil sangat. Kan? So, call Cik Lokman tu. Cik Lokman akan keluarkan quotation. Kan? So, biasanya tukang akan bagi 10% referral fee. Cik Lokman ada kat situ. Nanti bagi saya commission lah. Sebab dah promo Okey. Baik. Oi, ada. Ada. Ingatkan tak ada. Okey. Tuan Lokman boleh buka gambar. Saya tengok Tuan Lokman buat apa sekarang ni. Okey. Oi, ada. Kat bawah ke tu? Background merah. Oi, tengah breakfast. Okey. Alright. Okey. Ada. Cik Lokman ni bisnes dia banyak. Kontraktor lah. Macam-macam lah. Kalau nak cerita tak habis lah sekarang. Alright. So, dapat lagi 2,000. Konok tak jadi ejen? Setiap benda dapat referral fee. Okay. So, ada lagi 3. Alright. Kat mana ni? Okay. Rental commission. Ada lagi? Rental commission. Okay, tadi kan kita dah jual rumah harga 500,000. Kan, dekat pembeli ni kan. Tapi pembeli tadi dia kata, alamak saya tak jadi lah nak tinggal rumah ni, saya nak sewakan. Boleh tak you cari penyewa? Ada lagi income. Kan? Satu pembeli saja. Bukan pembeli baru, penjual baru. Tak. Kan? Dia berterusan tau. Macam tu. Jika pembeli rumah tadi merancang tidak tinggal di rumah yang dibeli, rent boleh menawarkan servis untuk mencari penyewa. Okey. Biasanya fee untuk sewa adalah 1 bulan sewa. Okey. Rumah 500,000 biasa sewa berapa saya letak sini? Okey, saya letak sini jika sewa rumah tersebut 2,000, commission rent tadi 75% daripada 2,000, 1,500. Dapat lagi. Kan? Ni kalau yang mereka yang percentage 70% ni lah. Di Landsworth kita bagi untuk rental U60 ke, U65 ke, U70 ke, kita bagi 75%. Tapi saya 80 bos. Saya dapat 75 tak? You dapat 80. Yang leader-leader semua yang 85 semua tu kan. You dapat ikut you punya percentage. Okey. Dapat lagi 1,500. Berapa lah? Ada orang kira tak? Ada orang kira tak berapa duit tadi? Okay. So next. Okay, sebelum saya pergi next kan. Rental ni kadang-kadang orang terlepas pandang kan. Orang terlepas pandang, orang tak nak buat. Kan? Sebenarnya ada skill tau dekat rental ni. Skill dia macam mana tau? Skill convert rental jadi sales. Maksudnya kadang-kadang kita jumpa owner tau. Kita jumpa owner, cakap ke owner, owner, rumah you ni, you tak nak jual ke? Kenapa you nak sewakan? You tak pening ke dengan penyewa nanti kan? Sebab you tahulah penyewa ni perangai macam-macam kan? Dah lah, sewa, bayar lambat, rumah pula tak jaga kan? So in the end, masa bagi kunci, you terpaksa repair balik rumah tu. So you rugi tau kan? Sebenarnya kita nak suruh dia jual kan? Dia asal nak sewa, tapi bila kita cakap macam tu, rumah ni kalau nak jual boleh jual kan, boleh tolong you untuk jualkan. Kita convert dia daripada asal nak sewa lepas tu nak jual. Tapi kalau dia kata saya tak nak jual, saya nak sewakan dulu tak apa layan je. Dan insya-Allah one day nanti dia akan cari juga kalau dia nak jual. Biasanya kalau dapat penyewa daripada tenant from hell, penyewa daripada neraka, insya-Allah seorang rumah tu akan berubah fikiran. Okay. So, cari listing rental, convert jadi sales. Alright. Okay. Nombor 9, rental management. Ni saya pernah buat juga. Kan? Apa dia kat situ? Kadang-kadang ada juga vendor tidak mahu menguruskan penyewa yang menyewa rumah mereka. Okay. Leceh nak layan penyewa macam-macam perangai. Kan? Kepala paip cabut pun call owner kan. Lampu tak nyala pun call owner, tombol pintu cabut pun call owner. Leceh kan. Owner pula duduk jauh kan kat Kelantan, property kat KL kan. So
kita boleh offer servis, kan? Brand boleh mengambil tugas tersebut. Okey. Fee biasa yang dikenakan 10% daripada sewaan untuk setiap kali dibayar. Kalau sewa tadi 10%, kan? Daripada 2,000 kita dapat 200. 200 tu sebulan tau. Kan? Biasa sewa setahun. So 200 kan? 200 kali 12. 2,400. Seronok tak dapat 2,400 setahun? Mesti seronok kan? Tapi kalau tu satu rumah, kalau you buat macam ni, jaga 10 rumah, okey lah kan. So one day nanti bila dia tak nak sewakan, you jual pula rumah dia tu kan. Macam tu lah kita buat bisnes. Kan? Biar kita ni kan macam like one stop service center lah. Kan? Boleh buat semua benda. Cakap lah nak buat apa kan. Saya ingat lagi dulu ada one of the datuk ni, dia pernah cerita kan. Saya pergi attend dia punya seminar kan. Dia start dulu dengan apa tau, dia tak ada apa pun. Tapi dia ada business card macam-macam. Dia ada business card, repair toilet, repair rumah, tukang kebun, macam-macam lah. Semua business card dia ada. Kan? So setiap kali orang yang nak buat tu cari dia, orang nak buat ni cari dia kan. Dia hanya refer je. Kan? Dia sub je, dia dapat refer. So alhamdulillah sekarang ni dengan kreativiti dia tu kan, dia dah jadi datuk, dah kaya raya pun. Asalnya dia start dari situ. Dia buat semua business card tu semua dia ada kan. orang jumpa dia macam confused. Kau ni kejap kontraktor, kau ni kejap agent kan. Confused orang kan. Tapi tak apalah, as long as dapat duit, jalan je lah kan. Alright. Okay, rental management pun you boleh buat. Ramai owner dekat luar sana kan memang tak nak pening dengan penyewa ni kan. Saya sendiri pun ada juga saya bagi kat ejen saya, suruh jagalah rumah saya tak banyak pun kan, sebab tak nak pening kan. Okey, dah nombor 9. Dah nak habis dah kita kejap. Okey, nombor 10 apa dia? Okay, ni saya suka, refinancing, property refinancing. Okay, kita tengok. Mungkin ramai yang tak tahu kan. Kalau dia orang banker mungkin dia orang tahu lah. Okay, refinancing kebiasaan vendor rumah perlukan cash daripada property ataupun rumah yang mereka miliki tadi. Kan? Contoh, selepas 5 tahun, vendor ingin cash out melalui refinance mengikut MV property tersebut. Yang rumah 500k tadi kan, owner beli dengan kita dulu, harga sebenarnya 600k, dia beli dengan kita 500k kan. So after 5 tahun kan, kita check. Okay, sebelum tu dia kata biasanya fee dia bayar mengikut jumlah cash out yang vendor dapat. Okay, assume MV 700k. Balance hutang selepas 5 tahun tadi kan, yang rumah 500k tadi yang Nabila jual tadi, dah jadi 400k. So dia pun, Cik Ilal, boleh tak saya nak refinance? So saya pun kira, sebab apa you nak refinance? Saya tanya, saya nak pakai cash lah. So kat situ trigger dalam kepala otak saya, kalau dia nak pakai cash, saya kena go for maximum market value. So saya dapatlah market value tadi 700k, and then bila kita apply loan akan bagi 90% daripada 700k, so 930k. Hutang dia tadi kan, balance hutang tadi selepas 5 tahun tu katalah 400,000. So 630,000 tolak 430,000 sama dengan 230,000. Okay, berapa banyak you nak charge klien ni? Okay, ni saya cakap saya punya style. So far klien saya terima. Kan? Kalau dia nak cash out kan, dia akan dapat cash. So dia akan tanya saya, berapa I kena bayar kat you kan? Saya kata simple je. Whatever cash out amount yang you dapat, macam kes ni 230, saya charge 3%. Macam tu. So 230k kali dengan 3%, saya dapat 6,900. Tapi dalam kurungan tu saya cakap fees terpulang atas budi bicara rent dan vendor tersebut. Terpulang lah. Kadang-kadang kalau dia kata mahal lah Cik Ilal, okey lah, saya turun lah. Saya turun pun slow-slow. Saya turun 2.5. Dia kata mahal lagi, okey lah saya turun lagi 2%. Okey lah, biasanya saya kalau dah turun 2 kali tu, dia dah tak sampai hati nak minta turun lagi dengan saya. Macam tu.
Tapi kita kena start dengan tinggi dulu. Nah, jangan simply cakap, tak apalah dapat 1.5% pun okey, dapat 1% pun okey, dapat 500 pun jadilah janji lepas duit minyak. Tak. Kita ni profesional, buat kerja profesional dan dibayar secara profesional juga. Okey, tapi kerja kena mantap lah. Kan? Jangan charge mahal-mahal tapi kerja tak mantap kan. Tak tahu apa benda pun kan. Memang benda ni tak melibatkan kita sangat, tapi kita yang linkkan kes ni dengan banker, dengan lawyer apa semua kan. Kita tahu proses tu kan. Kita boleh explain kat klien kita ni macam mana. So up to you, you nak charge berapa. Kalau you nak guna style saya charge untuk refinancing sebanyak 3%. Banyak juga. Kalau rumah tu katalah dah habis bayar, dah tak ada hutang kan. Katalah rumah tu harga 1 juta value. Dia kata saya nak refinance rumah saya 90% dapat 900,000 kan. 900,000 3% dah 27,000 lah. Dah macam jual rumah. Macam tu. Sebab ada keadaan yang kita tak boleh nak jual rumah tu kan. Rumah tu macam susah nak jual, owner pula nak pakai cash kan. So that's why kita offer diorang refinancing. Kalau kita tengok owner rumah ni masih lagi strong, dia masih lagi bekerja, gaji dia pun cantik, siklisitas dia pun cantik, dan kita offer lah refinancing kat dia. At least kita dapat juga something. Okay. Adakah berhenti dekat situ? Sebenarnya tak. Kita juga boleh dapatkan referral fees daripada peguam untuk loan agreement. Perasan tak tadi? Bila melibatkan loan, akan ada loan agreement. Kalau melibatkan jual beli, akan ada SPA dengan loan agreement kalau klien tak ambil loan kan. Tapi sekarang ni dia bukan jual ke apa, dia hanya refinance. So dia ada loan agreement. So siapa yang bayar loan agreement tu macam biasalah lawyer yang akan bayar kita as a referral fee. Untuk loan, so kalau kat situ 630k, 3 fee sebanyak 6,040. Mana saya dapat? You tekan lah you punya calculator tu, you akan jumpa figure 6,040 ni. Biasakan guna calculator. Saya memang suka main dengan calculator. Kan? Suka memang. You kena biasa lah. Sebab bila you jadi agent ni memang you kena banyak main dengan calculator. Nak kira tu, nak kira ni kan. Okay. So legal fee sebanyak 6,040 untuk loan agreement. 50% lawyer akan bagi kat kita sebanyak 3,020. Wow, tadi dah dapat untuk refinancing daripada pihak buyer. Dapat lagi daripada pihak lawyer 3,000. So campur semua tu sebanyak 9,920. Dekat 10,000. Wow, banyak lah. Kan? Dah macam jual rumah sebiji juga kan. Okey, kalau you perasan kan, ada juga owner yang cik saya nak refinance tapi saya tak nak cash out. Saya tak nak apa-apa pun. Saya just nak refinance because of interest rate sekarang ni rendah. Kan? Dulu saya bayar 5% dekat bank. Bank pula tak revise saya punya interest rate kan. Mungkin ataupun bank yang lama dulu mungkin tak cantik rate dia kan. Saya nak refinance saya sebab saya nak tukar interest rate je. Saya tak nak cash out pun. So maksudnya kalau tak ada cash out kat situ, saya tak akan charge klien tu apa-apa, kosong. Tapi saya akan dapat kat mana? Daripada lawyer untuk loan agreement. Okey lah kan. Yelah bagi saya kalau klien tu tak dapat apa-apa, kenapa saya nak charge dia kan. So saya hanya dapat legal fees daripada lawyer sahaja. Tu pun okey lah kan. Alhamdulillah rezeki. Okay, so 10 potential income dah you all tahu. Seronok tak? Seronok tak? Cuba type kalau you all seronok. Okay. Alright, ada 120 orang ini. Okay. Ni income cycle for real estate business. Okay, kita pergi balik. Kalau you perasan, start daripada rent commission kan. Start daripada rent commission, pergi ke SPA referral fee, pergi ke LA referral fee, loan agreement referral fee, pergi lagi dekat SPA referral fee, bank lagi dapat MRTT, contractor, rental commission, rental management, last sekali refinancing. Saya highlight yang hijau tu yang commission tu padu lah. Yang padu lah kan. Yang biru tu padu juga kalau kena cara kan. Padu juga. Rental bukan tak padu kan. Tapi yang hijau tu biasanya dia lagi padu daripada yang biru.
Tapi kalau macam contractor referral fee kan, tiba-tiba klien kita macam ada bajet lebih, saya nak refine nak construct rumah saya lah, sebab tanah besar, rumah corner lot kan, tanah ada 10,000 nak extend lagi kan, kos katalah cik rumah kata kos ni 500,000 kan, then dapat 10% daripada 500,000, 50,000. Wow, banyak 50,000. Dia pun akan jadi padu juga. Okay. So tadi kita dah kita kira balik total income yang Nabila dapat tadi kan. Okay, rent commission dia dapat 10,500. Referral fee SPA client 2,500. Referral fee LA loan agreement client 2,250. Referral fee SPA vendor 2,500. Bank referral fee 500. MRTT referral fee 500. Contractor referral fee 2,000. Rental commission 1,750. Rental management 2,400 setahun. And then refinancing tadi 9,920. Berapa jumlah dia? Berapa jumlah dia? Ada yang dah tambah ke? Okey, jumlah keseluruhan adalah RM34,820. You jual property, makan seorang, property harga 500k tadi. Seronok tak? Best tak jadi ejen? Kan? Best tak? Saya rasa nak baca chat lah. Okay, nak tengok chat. Ada orang cakap seronok tak? Okay, sebenarnya dah habis lah Q&A session. Okay, saya nak tengok chat. Okay, ada kata-kata kat sini. Okay. Okay, you all boleh tanya saya apa you all nak tanya kan. Saya open for question. Nak tanya tentang apa, nak tanya tentang benda itu, bajet itu kan, apa untuk property, boleh tanya saya. Okay, okay, saya tengok kat sini. Tak handsome, okay ni dah baca. Ready boss, ready. Start to hand guys. I guna apps tu tuan. In progress. Okay. Okay, saya akan pergi one by one apa yang you all type ni. Okay, sekejap Cepat kumpul 3 juta macam ni. Okay, terima kasih tuan ilmunya. Short dengar kira duit. Okay, betul. Okay. Yang padu tuan, best. Padu bos, bestnya. Oi, ni semua seronok. Padu tuan, mantap sungguh, seronok. Seronok, perkongsian sangat menarik. Yahoo seronok, wow, best. Lumayan, wow, asyik. Thank you bos for sharing. If JV banyak juga lah dapatkan tuan, tanah 5 ekar. Wow, okay. Saya tak nak cerita lagi bab JV sebab sebenarnya banyak lagi, bukan 10. Bukan 10. Tapi yang saya cerita kat you hari ni yang basic sebenarnya. Yang memang kalau you as a agent tak dapat benda tu, macam baik tak jadi agent lah. Macam tu lah soalannya kan. Tapi Encik Hakim ni dia tanya if JV banyak jugalah dapat kan tuan, tanah 5 ekar. Nak JV nak buat apa tu? Tu soalan dia, nak pecah lot ke, nak buat rumah ke? Kan, macam mana kan? Itu kita boleh bincang ataupun mungkin ada sharing daripada kita punya team leader kan yang nak cerita tentang JV. Boleh. Okay. Interest rate bank boleh refer kat mana tuan? Alamak, okay. Interest rate bank ni you boleh refer dekat kita punya panel banker kan. Banyak dekat market sana. Even dekat you punya leader lah. Leader you all tahu. Kalau saya hanya pakai 2 bank. Biasa saya suka 2 bank je kan. Tak suka banyak-banyak. Saya suka CMB, saya suka Maybank. So far Maybank bagi saya rate cantik. Kalau refinancing saya pergi Maybank. Maybank tak tahu lah, saya memang selesa dengan Maybank sekarang ni kan. Dulu saya ex-banker CMB. CMB pun kadang kalah dengan Maybank. Okay. So boleh, untuk interest rate tu boleh refer pada you punya team leader. Team leader you akan bagi list of banker. Tapi kalau you nak follow saya guna CMB dengan Maybank. Bagi saya tu yang terbaik. Kecuali macam case-case yang like master title apa benda semua tu, terpaksa cari banker-banker yang boleh accept the case lah. Alright. Wan Nohanani, Encik lah saya soalan bagaimana nak kita sebagai ejen nak secure commission MRTT, ada tips tak? Okay. Dia commission MRTT ni
depend pada banker yang you deal kan. Kadang-kadang dia orang senyap, dia orang tak offer pun kat kita kan. Tapi saya saya pun tak minta dengan banker saya, tapi banker saya ni dia siap offer. Bos, you bagi kes kat saya, bagi you commission MRTT. Kan, dia offer saya kan. Saya orang offer ni ialah rezeki kan, jangan saya tolak. Kan, saya ambil je lah, pasal saya belanja dia orang. Tapi nak kata nak secure tu you kena bagi tanya dia lah kan, tanya direct. Komisen MRTT ni tak ada ke kan. Tapi saya perasan kalau yang geng-geng mortgage broker, dia mungkin akan bagi. Dia akan bagi kan. Tapi kena tanya je lah kan. You ada hak, tapi kalau dia macam tak comfortable, dia kata kau ni nak commission pula kan, aku tak nak backing kau, then mungkin kena cari banker lain lah. Alright. Okay, Rosita, best sangat. Cik Syah, from Syah. Kalau kod A macam mana kiraan pula tu, bagi dua ke? Lebih kurang lah, bagi dua kan. Sebab bila kod A tu saya nak tahu juga, you pegang buyer ke, you pegang owner. Macam tu kan. So, calculation tu mungkin slightly bahagi dua lah kan. Dia macam tu. Okay. Tapi okey lah kan. Tadi 34,000 kan. Kalau bagi dua pun, cikai-cikai pun saya ingat 15,000 tu tak lari lah, insyaAllah. Kan? Kalau you buat semua 10 step yang saya ajar dia kan. Okay. InsyaAllah saya pasti ejen yang kaya raya di bawah Lensos. Amin, amin. Terima kasih Nur Syafiqah. Saya doakan Syafiqah pun kaya raya juga insyaAllah. Okay. Okay Cun, kaunter pertanyaan dah buka. Okay, boleh tanya. Okay, aku nak kaya. Mana dia? Okay. InsyaAllah Fali, insyaAllah Cik Fali boleh kaya. Hasliza Hasan, kalau yang tanya terus type je, saya akan baca one by one insyaAllah. Soalan, refinancing tadi siapa yang 3% commission, owner kena bagi atau siapa? Okey, macam ni, betul. Biasa saya deal untuk refinance ni, sebab duit refinance tu dia akan masuk kepada owner direct. Kan, contoh tadi kalau dia dapat 300,000 contoh dia dapat 300,000, kita dapat patutnya 3% daripada 300,000, 9,000 kan. Saya akan bagi satu standard form untuk dia sign. Maksudnya saya punya commission 3%. So duit tu actually masuk dekat your account tau. Saya cakap awal-awal, masuk dekat account you. Nanti saya minta you bayar kat saya. Biasa saya akan hantar invoice lah. So bila saya hantar invoice, klien saya tu dia akan bayar kat saya. Macam tu. Owner, betul. Commission tu daripada owner. Okay, makin cakap okay. Semi-D single story per unit SMP 540. Okay, kenapa ni okay? Rumah landed semi-D single story per unit SMP. Okay. Syukri, untuk projek undercon referral fee, SP and loan agreement kita tak tahu kalau dua-dua ni dia pun dah cover. Okay. Syukri, projek undercon, you kena faham kat sini, bila pemaju dia buat projek, dia kena ada lawyer. That's why kalau you perasan, pemaju ni suka sangat buat iklan free legal fees. Kan? Free disbursement, free semua benda lah. Kan? Sebab memang dia kena bayar. Kan? Memang dia kena ada lawyer. That's why dia bayar, dia free lah. Bila dia bayar, you free lah. Tapi kalau you cuba kata, I tak nak pakai lawyer you lah pemaju, I ada kawan kan, I nak pakai kawan I sebab I nak referral fee contoh lah kan. So tadi lawyer pemaju kata boleh je, tapi cost you tanggung lah, tak ada lah yang free je kan, bayar sendiri. Macam tu. Dan bayar kita, alamak asal kena bayar pula kat lawyer. So mungkin dia tak berminat. So that's why kalau rumah pemaju ni jarang kita dapat referral fee daripada pihak lawyer. Ni yang saya cerita ni baikkannya subsale lah, ataupun rumah yang baru siap ke kan, dia juga pemaju dia dah siap rumah, dia minta kita jual lah, ada juga rumah macam tu. Yang tu kita boleh appoint lawyer kita sendiri. Okay, so ni kita cerita tentang lawyer yang kita cari, bukan daripada lawyer pemaju apa kan. Alright, okay, clear Syukri? Okay, Nizam, bos saya nak tanya pasal refinance, contohnya untuk kes rumah pusaka bos, mungkin kes macam bos ni ada pengalaman, boleh ke bos sharing? Okay, untuk kes refinancing ni sebenarnya dulu saya mengajar refinancing ni, mungkin next round lah kan, saya share pasal refinancing pula next round insyaAllah. Kalau you all semangat nak dengar, saya pun semangat nak share dekat you all. Okay, salam tuan, boleh share file potential income. Wow, salam tuan, boleh share file potential income. Slide ni ke apa?
Kalau you nak, insyaAllah boleh share. Saya akan share dekat you punya boss, kan, dekat GAM, kan. Alright. Ida tanya apa ni? Okay, pegang owner dia jadi kurang sikit tak? Pegang owner, okay, saya nak fikir. Kalau kita pegang owner, kita tak banyak sangat lah dapat kan. Kita hanya dapat, sebab kita dah jual property tu kan. So, pegang owner tu kita mungkin dapat start rent commission, and then yang apa benda tadi? SPA kan, SPA. So pegang owner memang kurang sikit lah. Ni kalau kita makan seorang, tu yang saya cerita kita makan seorang tu kan. Okay. Alright. Okay, if kita pegang buyer dan owner, agent boleh dapat dua-dua referral fee kan tuan? If kita pegang buyer dan owner, agent boleh dapat dua-dua referral fee kan tuan? Betul okay. Tu yang saya highlight tadi. Bila you pegang dua-dua, you makan seorang ni, you boleh dapat kan referral fee daripada dua belah pihak, especially daripada lawyer kan, sebab masing-masing diwakili oleh lawyer sendiri. So that's why saya nak you all ada lawyer, at least ada dua lah kan. Okay. Semua training ni nanti akan dipost di training FB Lanceworth Property. Betul, Ina. Okay, alright. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Berapa lah? Baru pukul 10, baru sejam lah saya share biasa. Alamak, kejap sangat lah. Semua training ini akan post. Mohon tuan open class for refinance. Okay, ada soalan lain? Tak apa, saya open soalan sekarang ni. You all boleh tanya saya. Semua soalan saya jawab. No such stupid question here. Saya boleh jawab. Saya ada masa lagi lebih kurang dalam setengah jam kalau ikutkan, sebab saya bajet 11.30 tu habis. Hari ni habis awal 11. Ada soalan tak? Ataupun you all nak buka you all punya mic pun okey. Saya sudi untuk berinteraksi dengan you all secara mulut ke mulut, bersuara maksud saya. Kan? Tip boleh banyak jual rumah. Okey, tip banyak jual rumah. Okey, nak banyak jual rumah kena ada banyak listing. Kalau tak banyak listing, tak boleh jual. Tapi kalau banyak listing, tak guna kalau tak iklan. So banyakkan iklan. For your info, ejen-ejen yang dekat market luar sana yang close hari-hari tu yang kita nampak kan, dia orang share dekat Facebook tu. Kalau YouTube tengok, buka mudah dia orang. Bodoh-bodoh pun dia orang ada 200 ke 300 listing yang dia post dekat mudah. So you pun kena buat macam tu. Sebab apa? Makin banyak iklan you buat, makin tinggi engagement, klien contact you. Bila klien contact, potential you nak close lagi tinggi. Memang kena banyakkan iklan kan. Kalau setakat dapat listing simpan, itu tak jadi. Okay? Share berkenaan bajet terkini melibatkan property. Okey. Sebab saya ada masa lagi, saya boleh share sedikit lah kan. Okey, yang saya berminat satu tu, dia mention untuk pembelian rumah pertama yang berharga 500,000 K ke bawah kan. Free stamp duty. Free stamp duty. Tapi start next year sehingga 2025 kan. Cuma mungkin kita akan ada klien yang kata tak nak I nak beli next year lah kan. Sebab next year baru dapat free stamp duty. Kita pun dah, alamak aku nak close bulan ni, aku nak close case aku bulan 12. Macam mana aku nak jual kat dia ni? Sedangkan dia nak exemption for stamp duty. Pening kepala kita kan. So yang tu tanya lawyer, boleh tak kalau kita nak delay sedikit stamp ke apa ke. Yang tu boleh arrange lah. Sebenarnya boleh arrange. Sebab apa? Sebab kita dekat bulan 11 dah sekarang kan. Bulan 11 sekarang ni, bulan depan bulan 12, next year dah bulan 1. Tak lama dah sebenarnya kan. So you all bincang dengan lawyer. Lawyer tahu nak buat macam mana. Saya tahu, tapi saya rasa better you bincang dengan lawyer. Boleh buat.
benda tu. Maksudnya kita stamp benda tu next year lah, senang cerita macam tu. Tapi kena dapat persetujuan daripada pihak pembeli dengan penjual. Masing-masing kena what we call, kena deal lah, kena bincang betul-betul, and then come out with the solution. Alright. Syukri, tenancy agreement pun boleh jadi income ke tuan? Okay. Saya tengok ada orang dapat income from tenancy agreement. Maksudnya dia bila ada klien bila klien sewa rumah, agent prepare for tenancy agreement kan, duit runner, duit stamp duty, stamping. So biasa saya tengok ada few agent yang charge RM300 untuk tenancy agreement. Bagi saya acceptable lah, tapi jangan charge tinggi lah kan, sampai 500, 600 sewa pula baru 1000 ataupun bawah 1000 kan, you charge dia tinggi-tinggi lah. So nanti tak seronok lah kan benda tu. Tapi boleh juga dijadikan sebagai income, tapi tak banyak lah. Biasa kan dapatlah 100-200 macam tu, okey lah kan, duit untuk runner kata. Okay. Miss Lina cakap, mohon advice tuan kepada kami yang baru saja mencuburi bidang hartanah ini, apa first step utama untuk kami akan langkah untuk dapat sale? Wow. Miss Lina mana ni? Kalau Lina tu saya rasa dia dah lama. Okay. Miss Lina, apa first step? Okay. Dia setiap orang berlainan cara dia. Kalau saya suka untuk bagi tahu diri saya sebagai brand. Saya brandkan diri saya sebagai brand. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni kalau dekat media sosial kan, kata contoh Facebook ataupun IG kan, kita ada ramai follower, kita ada ramai friend kan, circle kita kan, ada 5,000 orang dah maksimum. Tapi kawan kita tengok-tengok dia beli rumah dengan orang lain. Kawan baik ni kan? Kita tak boleh salahkan dia. Sebab apa? Sebab kita tak promote. Kan? Kita tak promote diri kita sebetulnya. Kita jadi ejen, kita pula malu lah nak ngaku jadi ejen. Nak kalau dulu kita bos kan, kita makan gaji kita besar. Nanti staff aku tengok aku jadi ejen. Kan? Kita baru kena buang kerja ni. Kan? So kita segan-segan. So maksudnya you kena kuatkan you punya branding, especially dekat circle yang you ada. Tak kisahlah kawan-kawan ke, saudara mara ke, you kena kuatkan branding you first. InsyaAllah lepas tu the business tu akan berjalan. Cara macam mana, tu you tanya you punya leader. Tapi kalau you tanya saya, you kena kuatkan you punya branding dekat market. Hari-hari post. Kan? Tak kisahlah orang sampai menyampah. Dulu saya ada brand kita, sekarang pun dia dah jadi team leader. Kan? Saya pun menyampah tengok Facebook dia kan. Hari-hari post iklan. Sebab free dekat Facebook. Kan? Free. Tengok tak ada pun orang like kan. Ada lah 2-3 orang. Mungkin orang lain pun menyampah juga kan. Tapi sebab dia konsisten buat macam tu, orang dah kenal dia. Kan? Orang dah kenal dia sebagai ejen rumah. Kita jangan malu. Bila kita jadi ejen ni, buang perasaan malu. Tu yang penting. Okay. Faizan, dah confirm ke free stamp duty next year? Maximum house price berapa? 500k? Jangan lebih. Kalau beli 500k, tiba-tiba markup 600k, jangan. Sebab stamp duty dibayar mengikut harga SMP. So rumah harga 500k, make sure SMP 500k. Okay? Next year, insyaAllah. Ni pun termasuk rumah subsale bukan undercon saja. Kalau dulu kita dengar under HOC, dia hanya cover untuk undercon project, under developer saja. But yang baru-baru ni untuk subsale juga. Tu yang saya dapat tahu daripada kawan saya lah, yang lawyer lah kan, dia bagi tahu saya benda tu cover juga untuk subsale. Bos, dalam market Kalau dalam market ada ke lawyer yang game brand ni? Macam tu kena cari lawyer agensi kita lah. Kita guna lawyer Sulaiman Atlakan. Siapa tu? Okay, lawyer ni saya suggest pakai Rako. That's our first lawyer lah. Rako is our first lawyer. Sebab senang kan. Saya pun kalau tengok SMP, sebab saya bayar commission you all. Bila saya bayar commission tu, saya tengok SMP tu from Rako. Kan, saya apa-apa saya confident lah. Kan, so first Rako my advice. Second, you
You carilah mana-mana lawyer yang you percaya lah kan. Tanya kawan-kawan you kan. Mungkin ada antara kawan kita ataupun leader kita ada pakai lawyer lain kan. Sebab kita nak dapat maximize income kan. Kita nak maximize income kita. At least ada 2 lawyer. Alright. Betul. Nak cakap guna rako je Encik Nizam. Okay. Zaro, soalan ni calculation makan seorang. Kalau kita bergerak dalam team macam mana persen calculation ni tuan? Zarul, sebenarnya Zarul makan seorang ni pun bergerak dalam team. Bukan Zarul kata buat kerja seorang, tak. Zarul makan seorang ni sebab buyer, kan, buyer, owner, Zarul yang deal kan. Zarul bukan co-agent, kan. Macam tu. Yang team Zarul tu, your leader semua tu, you jangan risau. Ada portion dia orang masing-masing. Kan? Tapi yang saya kira tadi untuk yang kalau you close the case, kan, you represent owner, you represent buyer, that's amount yang you insyaAllah akan dapat. Okay. Okay, 10 minit. Ada lagi nak tanya soalan? Dah tinggal berapa orang sekarang ni? 105 orang. Okay. Ada lagi nak tanya? Saya ada lagi masa lebih kurang 5 minit lagi. Sebelum saya off sharing session ni. Kalau nak on speaker pun boleh. Kalau tak nak type. Okey. Aku baru tahu. Kau bagi tahu aku semalam, banker tu bagi tahu aku. Aku tu asam Aku buat profit, nanti aku bagi aku nombor account owner. Masuk kat owner je. Okey, appointee letter sebagai agent sekarang dah boleh online ke tak? Tuan, ada klien tanya. Okey. Patutnya dibayar 3.18. Kita dah pakai e-form tau. Kita dah pakai e-form tau. So dah boleh online. Cuma ialah bila kita on sistem baru ni mungkin ada technical isu sedikit lah kan. Apa-apa kalau ada isu berkaitan dengan sistem, you boleh rujuk dengan you punya leader. Okay? Tapi kita dah online. Appointment letter dengan offer to purchase, kita dah boleh online. Senang. Kan? You dekat Kelantan, klien you dekat Sabah Sarawak pun boleh dapat form tu, senang saja. Okay? And then satu lagi saya nak bagi tahu tentang sistem untuk bayaran commission kan. Sistem lama tu kita akan off kan, kita off sehingga hari Ahad ni kan, Ahad minggu ni. So maksudnya next week kita dah pakai semua sistem baru untuk you punya claim. So you kena biasakan dengan sistem baru. Kan, sebab kita nak maintain satu sistem je. Sekarang ni kita pening sebab you all sistem lama pun you on, sistem baru pun you on kan. So kita nak tengok banyak. Ida Aris share contact number banker yang bos selalu guna. Ayo, nanti saya share insyaAllah. Miss Gigi on handphone tu, Miss Hila nak tanya. Okay, Yusmi boleh tanya? Miss, okay. Yang mana dah masuk dalam sistem lama untuk saya fikir hari tu macam mana, perlu masuk dalam sistem baru tak? Okay, sebelum tu, Miss Lina, sorry. Valuer, sorry, full function ke tu kadang susah. Okay, kita untuk valuation tu kita belum full function lagi, Lina. InsyaAllah kalau kita dah start operate tu, kita akan bagi tahu lah. Okay, kita belum lagi full function. Tapi masalahnya dia macam ni. Kita biasanya kalau kita from Landsworth, valuation apa semua tu dia tak boleh daripada same agency. Nanti dia jadi conflict of interest. Tapi kalau hanya setakat nak check guideline kan, tu mungkin dibolehkan lah. Tapi nak appoint kita sebagai valuer for that property, then yang tu bank biasanya tak allow lah. Okay. Yang mana dah masuk dalam sistem lama untuk submit case hari tu macam mana? Perlu masuk dalam sistem baru tak? Betul. Sebenarnya sebab saya nak figure tu tally kan. Maksudnya kalau dulu kita on bulan 8 hari tu, sehinggalah 15 hari bulan 11 ni, whatever sistem lama you key in tu, nanti kita akan bagi satu what we call figures dekat you punya leaders, and then you just key in satu je. I mean figures yang you pernah key in yang sebelum ni kan. So
you masukkan satu amount saja, so that your you punya figures tu tally lah dengan figures yang sebelum ni. Betul, kena masukkan juga yang baru. Okay, Yusmi, new system untuk code A dengan ejen luar macam mana nak buat ya? Alamak. Okay, Yusmi. Yang ni, elok Yusmi refer dekat GAM. Biasanya leader akan buat kelas lah untuk sistem baru tu. InsyaAllah. Okay. Asri, free stamp duty untuk first house saja ke kalau rumah dia? Betul Asri. Untuk rumah pertama saja. Sebab dia nak menggalakkan orang membeli rumah kan. Untuk rumah pertama sahaja. Untuk rumah 2 dan ketiga kena bayar. Okey, Asri, walaupun tadi dia dah jual rumah pertama kan, now dia nak beli rumah lain kan, still kena bayar sebab bukan lagi rumah pertama. Okey. Alright. Okey. Zarul, untuk lawyer signing, lawyer cari klien atau klien kena panjat office sebab dua lawyer takut klien pening. Okey. Okey, jangan pening-pening. Ada dua cara lah kan. Biasanya kita advise klien untuk datang office lah kan. Sebab nak tengok juga lawyer ni dekat mana kan. Wujud tak wujud kan. So kita minta klien datang ke lawyer office. Tapi kalau klien tu macam alamak jauh lah Kajang. Apa kat Kajang kan. Dia tak minta you datang. Yang tu atas budi bicara lawyer lah. Tapi biasanya dia akan pergi. Cuma you kena inform awal. Kan? Sebab dia orang ni banyak appointment kan. Dia akan pergi. Dia orang akan pergi. Okay. Okay, thank you Zaila. Alright. So, okay. Saya ingat tu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Saya harap you all dapat manfaat lah kan. So, saya doakan you all dapat buat sale dengan lebih, orang kata banyak kan, dapat commission yang saya share tu, biar maksudnya kita ni jadi one stop center kan. And then saya nak beritahu you all ni kan, sebenarnya you all jangan differentiate you all dengan orang lain kan. You all sebenarnya sama je dengan orang lain. Sebab apa? Sebab Allah tu bagi modal kat kita, ni nak beritahu ni. Allah tu dia bagi modal kat kita sama saja. Modal yang Allah bagi kat kita adalah apa? Agak-agak. Allah tu bagi modal kat kita masa. Kan? Semua orang ada 24 jam sehari. Kan? 24 jam sehari masa. So maksudnya gunalah masa you tu sebetulnya. Modal Allah bagi kat semua orang adalah sama sahaja. 24 jam. Okay? So gunakanlah 24 jam tu sebaik-baiknya. So tu yang menentukan you sama ada you berjaya ataupun tak. Okay? Right. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita jumpa lagi insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Cik Ilal.